Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membahaskan tentang rangkap isim. Ingat tak rangkap isim? Dalam rangkap isim, tuan-tuan kena cari dua maklumat. Ingat ke tidak? Yang pertama, tuan-tuan kena cari subjek dia mana. Yang kedua, tuan-tuan kena cari khabar dia mana. So, cara tuan-tuan nak cari ada dua lah. Yang pertama, tuan-tuan kena tahu makna. Yang kedua, tuan-tuan kena tengok dia secara teknikal. Bila kita sebut teknikal ni, dia melibatkan baris lah. Apa lagi? Kenapa Ustaz baris dia ujung dia baris atas? Kenapa Ustaz ujung dia baris bawah? Kenapa Ustaz ujung dia baris depan? Ustaz, ini kan subjek. Subjek kan sepatutnya baris depan. Kenapa kat sini saya tengok dia baris atas? Jadi itu teknikal. Teknikal, kenapa dia baris depan Ustaz kat ujung? Kenapa dia baris bawah Ustaz? Kenapa dia baris mati Ustaz? Itu teknikal. Tapi dari sudut makna, tuan-tuan kena settle dulu. Sebab tu, dalam kelas kita ni, dalam pengajian kita ni, perkara pertama, saya kena pastikan tuan-tuan faham ayat tu dulu. Kadang-kadang kita tak bahas makna sebab apa? Sebab surah Fatihah, kita dah bahas banyak kali. Jadi, saya percaya, saya yakin tuan-tuan dah tahu makna dia. Kalau tuan-tuan tak tahu pun makna dia, tuan-tuan pause kejap, tengoklah makna kat tepi kamus tu kan. Tuan-tuan mesti tahu punya makna dia. Jadi, tuan-tuan kena tengok makna dia dulu, kemudian baru kita tengok teknikal. Saya bagi tuan-tuan satu contoh. Katalah Alhamdulillah, kan? Dalam surah Fatihah tu, yang pertama tu Alhamdulillahi Alamin, kan? So, kita kata Alhamdulillah tu rangkap yang pertama, kan? Segala puji untuk Allah. Jadi, saya tanya, itu rangkap isim ke rangkap fi'il? Jadi, tuan-tuan kata, Ustaz, ini rangkap isim. Kalau saya tanya, kenapa rangkap isim? Sebab kalimat pertama yang saya jumpa dalam Alhamdulillah itu ialah kalimat isim. Saya jumpa isim dulu. So, rangkap tu isim punya lah. Apa kalimatnya? Alhamdu. Alhamdu. So, itu ialah kalimat isim. Baik. Sekarang ni kalau saya tanya mana subjek dia? Subjeknya ialah Alhamdu, pujian. Okey, khabar di mana? Untuk Allah. Untuk Allah. Itu khabar dia. Kenapa dengan pujian tu? Pujian ialah untuk Allah. So, untuk Allah itulah cerita dia, khabar dia. Okey, baik. Sekarang ni kalau saya tanya soalan teknikal, baik, Alhamdu, ini kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Alhamdu. Ustaz, ini ialah kalimat isim biasa. Jadi, kalau isim biasa, ingat tak? Ini soalan peringkat kedua tau. Kalau isim biasa, kita kena tengok pangkat dia. So, Alhamdu tu sedang berpangkat marfu' ke, sedang berpangkat mansub ke, atau sedang berpangkat majrur. Jadi, tuan-tuan akan kata, Ustaz, Alhamdu saya nampak kat hujung dia tu dhammah pada depan. So, dia sedang berpangkat marfu'. Kalau kita baca Alhamda, dia sedang berpangkat mansub, Ustaz. Kalau kita baca dia Alhamdi, dia sedang berpangkat majrur. Setakat tu sahaja pengajian kita, tuan-tuan. Badal yang saya jelaskan pada tuan-tuan pada video kita sebelum ini, dia ialah pelajaran kita peringkat yang ketiga sebenarnya. Tapi saya wajib kena highlightkan pada tuan-tuan pada peringkat yang kedua ni. Ada sebab dia. Tuan-tuan janganlah tak percaya kat saya. Tentu ada sebab. Jadi kalau ada tuan-tuan yang belum menguasai apa dia badal, tak apa. Sebab itu kita akan bahaskan peringkat yang ketiga. Cuma peringkat yang kedua ni saya nak bagi gambaran pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa subjek, tuan-tuan tahu, confirm Ustaz, dari segi makna saya memang tahu ini ialah subjek. Kan, contohnya macam Maliki Yaumiddin, Raja pada hari kiamat. Itu satu ayat ni, Maliki Yaumiddin. Satu ayat tapi satu rangkap aja. Tak ada banyak-banyak rangkap dalam ayat tu. So, subjek dia mana? Maliki lah Ustaz, Raja. Raja kenapa? Raja pada hari kiamat. Raja pada hari kiamat. So, subjek dia ialah raja. Dialah raja ataupun raja. Siapa dia raja? Raja tu, dia sebenarnya adalah badal kepada kalimah Rabbi ataupun Allah yang ada dekat dalam ayat sebelum tu. Raja pada hari kiamat ni, kan Allah tengah jelaskan siapa dia. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Kemudian, Rabbi al-alamin. Rabbi tu, dia merupakan badal kepada kalimah Allah. Tukaran sebanding. Ingat tak tukaran sebanding? Iaitu yang memelihara sekalian alam. Rabbi tu kan yang memelihara. Jadi Rabbi tu barisnya baris bawah. Walaupun dia merupakan subjek dalam rangkap yang kedua. Ayat pertama surah Fatihah. Ayat pertama bismillah, ayat kedua lah kita kan. Alhamdulillah itu ayat kedua. Jadi dalam ayat kedua tu ada dua rangkap. Rangkap pertama Alhamdulillah. Itu kita dah bahas tadi kan. Rangkap kedua Rabbi al-alamin. Tuhan sekalian alam. Tapi, ini rangkap isim ke rangkap fi'il? Rangkap isim Ustaz. Kenapa? Rabbi tu isim. Saya jumpa isim dulu dalam rangkap tu. So, ini ialah rangkap isim. Baik, apa baris asas untuk nanti? Kalau dia rangkap isim, tuan-tuan kena cari berapa maklumat? Dua. Yang pertama, kena cari subjek. Yang kedua, kena cari khabar. Okey, Rabbi al-alamin. Mana subjek dia? Rabbi, Tuhan. Ataupun yang memelihara. Kenapa yang memelihara? Dia memelihara sekalian alam. Dia yang memelihara sekalian alam. Pemelihara ataupun yang memelihara sekalian alam.
pemelihara. Pemelihara siapa? Pemelihara sekalian alam. Jadi subjek dia ialah Rabbi tu. Okey, persoalan dia, Ustaz, tadi Ustaz kata kalau subjek dia kena marfu' macam alhamdu. Kenapa Rabbi tu dia isim biasa Ustaz, tapi kenapa saya tak nampak? Kenapa Ustaz tak baca dia Rabbu? Dia kan subjek. Subjek sepatutnya samalah macam alhamdu tu tadi, mesti kena baris depan. Kenapa Rabbi tu baris bawah? Tu yang saya bagi tahu. Dalam konteks itu, kadang-kadang tuan-tuan jumpa subjek, tapi subjek dari segi makna tuan-tuan tahu confirm itu subjek. Tapi dari segi teknikal dia tak follow macam mana yang tuan-tuan dah belajar. Dari segi teknikal, kalau subjek kena marfu', Rabbu lah, pasal baca Rabbi. Samalah macam tuan-tuan jumpa Maliki Yaumiddin tadi. Maliki tu confirm subjek. Tapi kenapa tak baca Maliku? Baca Maliki. Masa apa baca Maliki? Maliki Yaumiddin kan. Tuan-tuan ada baca Maliku Yaumiddin ada? Tak ada kan? Tuan-tuan jangan mana-mana lepas ni nak baca Maliku pula. Bila orang tanya kenapa baca Maliku, kau tak belajar bahasa Arab. Ini subjek ini mubtada, subjek, dia mesti kena Maliku. Salah, ya. Walaupun dia subjek, dalam masa yang sama bila tuan-tuan tengok dia tak ikut je kaedah kita, dia tidak berbaris depan seperti biasa, teknikal dia tak kena, maka mesti ada sebab. So, sebabnya ialah dia adalah badal. Jadi hal-hal macam ni tuan-tuan, dia sebenarnya dia ada empat hal. Kalau tuan-tuan buka diagram tuan-tuan yang warna biru kalau tuan-tuan buka diagram tuan-tuan yang warna biru peringkat ketiga, bukan peringkat kedua, bukan peringkat tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok peringkat yang ketiga ni, dia ada salah satu daripadanya at-tawabi'. Tuan-tuan tengok at-tawabi'. Ini terbalik tuan-tuan ni. At-tawabi', tengok at-tawabi'. Dia ada empat at-tawabi'. Dia tidak ada. Tuan-tuan buka ni, ini nombor 3 Tuan-tuan buka diagram biru tuan-tuan yang nombor 3. Dia ada at-tawabi' ni, dia ada 4 jenis. Dia ada 4 keadaan. Yang pertama sekali, kalau dia berada dalam keadaan tak payah cerita daripada awal. Salah satu daripadanya ialah kalau dia merupakan badal. Jadi kalau dia badal, dia lari daripada kaedah baris. Kalau andai kata dia tu merupakan subjek pun, walaupun dia subjek, dia tidak akan berbaris depan. Habis apa baris dia? Dia follow baris apa yang dia badalkan tu. Dia follow baris apa yang diikut tu. So, okay, tuan-tuan jangan pening. Saya ulang balik untuk ringkaskan apa yang telah saya jelaskan pada tuan-tuan. Tak payah risau tentang badal. Badal kita akan belajar pada peringkat yang ketiga. Kalau tuan-tuan tengok diagram ketiga, tuan-tuan akan nampak tentang at-tawabi' itu. Dalam at-tawabi' itu ada salah satu daripadanya badal. Tapi kenapa saya jelaskan sekarang? Saya nak jelaskan sekarang tujuannya supaya tuan-tuan dapat gambaran, ya. Kenapalah kadang-kadang isim tu baris depan, Ustaz? Kenapa kadang-kadang isim tu baris atas? Kenapa kadang-kadang isim tu baris bawah? Benda biasa, sama juga. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa sirata, sirati, sirata, siratu, kan? As-sirata, as-sirati, as-siratu. Maknanya sama, tapi kenapa baris ujung dia ditukar-tukar? Jadi ini salah satu daripada penyebab dia. Tuan-tuan jangan risau. Ini kita akan belajar pada peringkat kita yang ketiga nanti. So sekarang ni apa yang tuan-tuan kena tahu? Kalaupun tuan-tuan jumpa subjek, tapi subjek tu bab baris dia tak ikut seperti mana yang kita telah jelaskan. Kan? Subjek mesti kena baris depan. Tiba-tiba tuan-tuan tengok subjek dalam rangkap ni, dia baris lain pula. Jadi tuan-tuan jangan risau. So saya kata kemungkinan dia adalah badal. Itu yang saya bagi contoh tu. Okey, selain pada badal apa Ustaz? Selain pada badal, kadang-kadang dia tu merupakan waw atof. Dia merupakan atof dan maktuf. So apa dia atof dan maktuf? Itu saya akan jelaskan pada video selepas ni. Cuma video ni nak bagi tahu tuan-tuan, siapa yang tuan-tuan rasa macam bela-bela tentang badal ni, don't worry, be happy. Itu pelajaran kita peringkat ketiga. Saya jelaskan sekarang, cuma nak tunjukkan pada tuan-tuan apa yang akan kita belajar pada peringkat yang ketiga ialah hal tentang baris. Dan benda tu sangat senang. Syarat dia satu je. Tuan-tuan jangan lompat-lompat video. Tengok video satu persatu. Dan video ni insya-Allah akan membantu tuan-tuan untuk tuan-tuan naik satu anak tangga ke satu anak tangga dari sudut kefahaman tuan-tuan tentang ilmu bahasa Arab. Tuan-tuan cuba ready. Hari ni kita akan bahaskan tentang ayat yang ke-37. Tuan-tuan ready dengan muka surat yang ke-6, surah Al-Baqarah. Ayat 37, muka surat yang ke-6, ayat yang bawah sekali. Fatalaqa Adamu min Rabbih. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Okey, tuan-tuan tunggu. Saya akan saya nak share juga dengan diagram ketiga kita tu. Kita belum masuk lagi, tak apa. Saya cuma nak share saja dengan tuan-tuan. Nak tunjukkan di mana sebenarnya pelajaran rangkap kita. Kemudian baru kita masuk ayat kita ayat yang saya sebut tadi. Muka surat 6, ayat yang bawah sekali. Okey, sebentar.